Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Hafizi Al-Hafiz dan insya-Allah hari ini kita akan membongkar di sebalik 114 nama-nama surah, tapi berbezanya hari ini kita akan bongkar dua surah, iaitu surah At-Tariq dan juga surah Al-A'la. Nanti kita dengarkan bersama-sama insya-Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat di luar sana? Dan saya doakan supaya anda semua saat ini sentiasa berada dalam keadaan ceria, gembira dan juga sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita di pagi hari ini kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kita semula pada hari yang baru ini untuk kita buat dua perkara. Yang pertama, untuk kita bertaubat atas dosa-dosa kita yang lalu, dan yang keduanya untuk kita memperbanyakkan dan memperbaiki amal soleh kita setiap hari. InsyaAllah itulah dua agenda utama kita yang kita perlu setkan dalam otak kita untuk kita lakukan pada setiap hari. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada bersama dengan saya pada pagi ini, boleh tak respon, adakah suara saya dengar jelas ataupun tidak? Harapnya boleh dengar dengan jelas lah. Kalau dengar dengan jelas, bantu saya di ruangan komen jelas. Supaya saya harapkan supaya live kita pada hari ini berjalan dengan lancar, dapat difahami dan dengari dengan jelas insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita ada kelainan sedikit. Selalunya setiap minggu kita akan membincangkan satu surah, tetapi mulai hari ini kita cuba untuk sama-sama kita bincangkan dua surah pada setiap minggu supaya ia dapat menambahkan lagi kefahaman kita terhadap surah-surah yang ada, dan insya-Allah kita cuba dalam keadaan masa yang ringkas, padat ini, cuba kita sama-sama untuk fahamkan dua surah ini, iaitu hari ini kita akan bincangkan tentang surah yang ke-86 dan juga surah yang ke-87. Apa dia surah yang ke-86? Iaitu surah At-Tariq, dan surah yang ke-87 adalah surah Al-A'la. Nak tahu tak apa yang kita nak bincangkan pada kedua-dua surah ini? Pastikan anda bersama saya sehingga ke penghujungnya insya-Allah. Jadi yang sudah masuk, terima kasih. Anda respon, Alhamdulillah. Masya Allah, anda semua memang superb. Dan saya mohon jangan lupa tekan butang like, komen sekiranya ada ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan juga sekiranya ada soalan, insya-Allah kalau sempat saya akan jawab. Dan juga jangan lupa sharekan live kita pada hari ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan tentang surah yang ke-86 terlebih dahulu, iaitu surah At-Tariq. Apa sebenarnya maksud At-Tariq ni? Jadi seperti biasa kita cuba untuk secara ringkas, padat dan juga masa yang terbatas ni kita nak bincangkan 4 perkara ni. Yang pertama berkenaan dengan 8 fakta surah, yang kedua di sebalik nama surah, yang ketiga tema yang kita boleh cuba bincangkan dalam surah ini, dan keempat pengajaran yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Pertama sekali 8 fakta surah. Apa maksud At-Tariq? At-Tariq bermaksud yang datang pada malam hari. Dan surah ini merupakan surah ke-86, merupakan surah Makkiyah, terletak pada muka surat 591, juzuk yang ke-30, mempunyai 17 ayat,
72 perkataan dan 291 huruf. Ini antara 8 fakta yang kita boleh dapat daripada surah At-Tariq. Jadi kita tengok, kenapa dinamakan surah At-Tariq? Apa maksud At-Tariq tadi? Kita dah tengok yang datang pada yang datang pada malam hari. Tetapi sebenarnya apa konten mesej yang ingin disampaikan daripada perkara tersebut? Jadi kita sama-sama tengoklah insya-Allah. Kalau kita boleh tengok, surah ini dinamakan At-Tariq kerana mengambil daripada perkataan At-Tariq yang membawa maksud yang datang pada malam hari. Dan sebenarnya, apa sebenarnya yang datang pada malam hari ni? Iaitu bintang. Dan dalam ayat ini, pada ayat pertama lah, nanti kita boleh tengok. Siapa tuan-tuan dan puan-puan ada buku di sebalik 114 nama-nama surah ni, boleh buka pada muka surat 180 dan 181. Anda boleh baca dan juga sebenarnya banyak fakta, banyak ilmu yang kita boleh dapat berkenaan dengan surah At-Tariq di dalam buku ni. Dan ayat-ayat dalam surah ini ada menyatakan tentang bahawanya setiap jiwa kita, setiap diri kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa diawasinya. Sama ada melalui perantaraan malaikat-malaikat yang sentiasa menjaga dan memerhati kita, dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sendiri Maha melihat, Maha mengetahui setiap apa yang kita lakukan. Sama ada yang kita lakukan tu adalah perkara yang baik, amal-amal soleh, amal-amal ibadah, apatah lagi kalau yang kita lakukan tu juga merupakan dosa dan maksiat, itu juga akan dapat diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan setiapnya tidak akan terlepas daripada pengetahuan dan pandangan Allah. Jadi boleh baca di sebalik 114 nama-nama surah ini dan boleh buka muka surat 180 dan juga 181. Dan sebenarnya benda yang paling penting untuk kita tahu, sebenarnya surah At-Tariq ni nak suruh kita buat apa? Ni kena tahu. Apa sebenarnya tujuan dan motif surah At-Tariq ini? Untuk apa? Yang pertamanya, supaya manusia diminta untuk kita merenung asal usul kejadian dan mengelakkan diri kita daripada sifat sombong dan juga sifat takabur. Ini antara tujuan utama kenapa surah At-Tariq ini diturunkan. Jadi bila mana kita baca surah At-Tariq, kita kena lihat bahawasanya At-Tariq ini menyeru kepada kita supaya kita ni merenung kejadian kehidupan kita. Kejadian kita ni daripada hujung rambut ke hujung kaki, apa yang boleh kita lihat dan supaya kita melihatnya dengan pandangan seorang hamba. Dan juga disebabkan itu, elakkan diri kita daripada sombong dan juga takabur. Sebab apa? Setiap apa yang Allah ciptakan ini ada tujuannya. Jadi selagi mana kita hidup seiring dan selari dengan tujuan hidup kita, kita pasti akan tenang, kita pasti akan bahagia dan kita pasti akan berjaya di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Jadi ini objektif utama. Benda ni sangat penting untuk kita tahu. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, nama surah ini ada diambil daripada ayat yang pertama dalam surah ini iaitu Was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan juga At-Tariq. Tadi kita dah bincangkan, At-Tariq itu adalah bintang. Sebenarnya dia ada sambungan dia pada ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan baca Quran, jangan baca pada ayat pertama saja. Kita tengok ayat pertama, ayat kedua dan juga ayat ketiga, baru kita dapat tahu sebenarnya apa dia At-Tariq. InsyaAllah. Dan juga tema surah. Ini kita pergi kepada bahagian yang seterusnya iaitu tema surah. Tema surah ni penting untuk kita tahu segmen-segmen yang ada dalam pada surah At-Tariq ni lah. Daripada ayat pertama hingga ayat keempat, Allah bersumpah dengan bintang yang datang pada waktu malam. Kalau kita baca permulaan ayat ini, Allah bersumpah dengan bintang yang datang pada waktu malam. Kemudian ayat 5 hingga ayat ke-10, perjalanan hidup manusia. Bagaimana Allah menciptakan manusia, dari apa Allah ciptakan manusia. Ini kita kena merenung supaya mana tujuan surah At-Tariq ni diturunkan tadi untuk kita merenung, kita muhasabah, untuk kita mengelakkan diri kita dari sombong dan takabur. Fokus pada ayat 5 hingga ayat ke-10. Kemudian ayat 11 hingga 14,
hubungan air hujan dengan wahyu Al-Quran? Apa hubungan air hujan dengan wahyu dalam Al-Quran? Nanti kita boleh tengok sama-sama. Dan juga ayat 15 hingga 17, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak menyeru kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rancangan jahat orang Quraisy itu akan digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu ni Muhammad tak perlu pun risau, tak perlu pun gusar tentang segala perancangan-perancangan jahat yang dilakukan oleh musuh. Sebab apa? Bagi orang beriman, insya-Allah bantuan Allah, pertolongan Allah akan datang. Sebab tu kita pun tak bolehlah mendoakan keburukan ataupun mendoakan kecelakaan pada mereka, dan jangan risau, perkara ini adalah di bawah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tema-tema yang ada dalam surah At-Tariq. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi ke bahagian terakhir yang bagi saya ni sangat pentinglah untuk kita sama-sama faham dan sama-sama renungi supaya kita dapat sama-sama praktikkan surah At-Tariq ini dalam kehidupan kita. Jadi kita tengok bahagian yang pertama, boleh catat ni, apa pengajaran surah At-Tariq ini. Yang kita sama-sama sebenarnya banyak pengajaran, tapi dalam masa yang terbatas, saya kongsikan yang ini. Dan kita cubalah untuk amalkan apa yang ada ni lah. Yang pertama sekali, berkenaan dengan pengajaran surah At-Tariq, pertama sekali, malaikat sentiasa menjaga dan mencatat segala amalan kita. Malaikat sentiasa menjaga dan juga mencatat segala amalan kita. Kalau tengok dalam surah At-Tariq, ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tiada satu diri, tiada satu pun nafs, jiwa, melainkan ada malaikat yang menjaga keadaannya serta menyimpan catatan mengenai segala bawaannya, segala amalannya. Jadi apa yang kita boleh faham, kehidupan kita ni tidak akan terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita buat yang baik, sama ada yang kecil, sama ada yang besar, itu akan dinilai dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Taala. Sama juga dengan perkara-perkara jahat yang kita buat, yang kecil ke, dosa kecil, dosa besar, semuanya akan dinilai dan juga diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Taala dan diberikan azab. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks ini, apabila kita melihat sesuatu ibadah, jangan kita lihat besar dan kecilnya ibadah menentukan kualiti ibadah yang kita lakukan. Kalau pun ibadah itu ibadah yang kita rasakan kecil, kita buatlah bersungguh-sungguh. Jangan ibadah yang besar-besar, yang utama-utama, contoh seperti solat, contoh seperti haji, umrah dan sebagainya, yang kita rasakan ia satu ibadah yang besar. Dan disebabkan itu kita buat bersungguh-sungguh dan mengabaikan kualiti ibadah kita pada ibadah-ibadah yang lain. Seperti mana kita mungkin sedekah RM50 tu seolah-olah lebih khusyuk, lebih bersungguh-sungguh daripada sedekah yang RM1. Contohnya. Ataupun kita membantu orang yang ada jawatan, ada kedudukan, ada pangkat, bersungguh-sungguh berbanding kita bantu orang yang mungkin meminta sedekah di tepi-tepi jalan dan sebagainya. Jadi jangan kita double standardkan amalan. Yang penting kita betul-betul kuat, bersungguh-sungguh, buat bersungguh-sungguh dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Sama juga dengan dosa dan maksiat. Jangan kita yang kita lakukan ini, dosa yang kita lakukan ini bukan soal kecil dan besarnya. Kalau kita meletakkan Allah itu maha besar, kita akan rasa setiap dosa, sama ada kecil ataupun besar, itu adalah dosa besar. Jangan lihat pada dosa yang kita lakukan, tapi lihatlah pada siapa kita berdosa. Kita berdosa pada Allah yang maha besar, maka kita akan rasa setiap dosa itu terasa besar dalam hati kita. Jadi itu penting dalam kehidupan kita lah. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Profesor Hamka, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, dalam surah At-Tariq,
berkaitan dengan surah At-Tariq ayat keempat ni, dia ada menyebut, setelah ada penjagaan yang demikian, nescaya diperhitungkan pula amalan buruknya dan juga baiknya sehingga manusia tidak dapat menyembunyikan diri dan mengelak daripada tanggungjawab. Sebab tu kehidupan kita ni adalah satu tanggungjawab. Amanah, tanggungjawab. Kita akan kita buat dan kemudian kita akan tanggung dan kemudian kita akan jawab. Maka setiap itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak akan boleh lari. Kita tak akan boleh elak. Segalanya akan dipertontonkan oleh Allah, ditayangkan oleh Allah ketika mana kita diperhitungkan di akhirat nanti. Ingat, mungkin di dunia tak ada siapa pun tahu apa yang kita buat, terutamanya perkara dosa dan maksiat. Tetapi bila di akhirat, semua itu tidak akan dapat kita simpan, semuanya akan ditayangkan dan semuanya akan diperlihat. Masya Allah. Harapnya yang diperlihatkan itu adalah perkara yang baik-baik. Selagi ada masa untuk kita bertaubat, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kemudian, itu yang pertama. Yang keduanya, Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca. Ini pengajaran kedua. Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca dan menjadi bahan bacaan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innahu laqaulun fasl pada ayat ke-13. Sesungguhnya keterangan-keterangan Al-Quran adalah kata pemutus yang benar. Dan sebab tu Al-Quran ni bukan satu benda yang picisan, bukan satu benda yang rekaan, satu benda yang olok-olok. Sebab dalam ayat seterusnya, wama huwa bil hazl. Ayat ke-14 surah At-Tariq, dan bukanlah ia kata-kata yang olok-olok. Maksudnya Al-Quran ni adalah kata-kata yang benar. Kata-kata yang benar. Jadi penting untuk kita untuk jadikan Al-Quran ini setiap hari kita baca, bukan sekadar kita baca. Yang paling penting, kita tadabbur, kita fahami terjemahannya dan juga kita meresapkan kefahaman-kefahaman itu dalam jiwa kita untuk kita amalkan dalam kehidupan. Lagi bagus, apa yang kita baca, apa yang kita faham, apa yang kita tadabbur itu kita kongsikan kepada orang lain. Kita ajar dan kita ajak orang-orang di luar sana juga faham tentang Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Supaya diri kita, keluarga kita, masyarakat kita menjadi masyarakat yang dipacu, dipandu melalui kefahaman Al-Quran, insya-Allah. Jadi bagi saya kesimpulannya, seringkasnya pada hari ini, sama-sama kita boleh amalkanlah. Dua perkara ini, dua pengajaran ringkas yang kita boleh ambil dari surah At-Tariq. Yang pertama, saya ulang sekali lagi malaikat sentiasa menjaga dan mencatat amal buruk kita. Sama ada amal baik dan juga amal buruk lah. Dan kita kena ingat, setiap apa yang kita lakukan sentiasa dilihat dan diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, Al-Quran ini bukan sekadar untuk dibaca. Jangan kita baca je, belajar kelas mengaji, betulkan tajwid, betulkan makhraj, itu bagus. Teruskan. Tetapi jangan lupa untuk kita juga attend kelas-kelas ataupun kuliah berkenaan kefahaman kita tentang surah tersebut, tentang ayat-ayat Quran yang kita baca. Supaya dalam banyak-banyak ayat Quran yang kita baca, ada ayat-ayat yang boleh kita tadabbur dan mengesani jiwa dan hati kita untuk kita amalkan dan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi wallahu alam, saya rasa itu sahaja untuk surah At-Tariq. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini mendapat manfaat dan juga mendapat pengajaran untuk kita sama amalkan. Jadi sekian untuk surah At-Tariq. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan pergi ke mana-mana lagi. Selepas ini kita akan bersama-sama mendengar tentang surah Al-A'la, iaitu surah yang ke-87. Apa yang nak dibincangkan dari surah Al-A'la ni, dalam masa yang terbatas, insya-Allah kita akan sama juga tengok perbincangan-perbincangan surah Al-A'la ini. Dia akan membincangkan tentang 4 perkara inilah. Yang pertama, harta surah Al-A'la. Yang kedua, di sebalik nama surah Al-A'la. Yang ketiga, tema ayat dalam surah Al-A'la. Dan yang keempat, pengajaran yang boleh kita dapat daripada surah Al-A'la. Okey, pastikan anda semua bersama dengan saya sebab hari ini kita buat 2 surah untuk kita bincangkan sama-sama, dan harapnya anda semua teruskan bersama dan jangan lupa tekan butang like
dan sharekan live ini kepada sahabat-sahabat supaya ramai lagi yang notice. Ada lagi sambungan dalam surah ni, tak habis lagi rupanya. So pastikan anda semua bersama dengan saya insya-Allah. Okey, 8 fakta surah. Yang pertamanya Al-A'la, maksudnya yang paling tinggi. Surah ini merupakan surah yang ke-87, merupakan surah Makkiyah, terletak pada muka surat 591, juzuk yang ke-30, mempunyai 19 ayat, dan juga surah Al-A'la ini mempunyai 72 perkataan dan 291 huruf. Dan ini 8 fakta surah Al-A'la yang boleh kita dapat. Kemudian, apa yang nak dibincangkan di sebalik nama surah Al-A'la? Okey, surah ini dinamakan Al-A'la kerana mengambil perkataan Al-A'la yang bermaksud yang paling tinggi dalam ayat yang pertama. Jadi, surah Al-A'la maksud yang paling tinggi. Surah ini mengemukakan tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertasbih kepadanya. Selain itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah dilupakan ayat-ayat yang dibaca kepadanya. Kalau kita perasan kan, di penghujung surah At-Tariq, mungkin ada sedikit perkaitan dengan surah Al-A'la ni. Sebelum itulah, kalau kita tengok, Allah Subhanahu Taala menutup surah At-Tariq ini dengan menyatakan bahawasanya urusan orang kafir Quraisy, rancangan-rancangan jahat orang kafir Quraisy ini akan diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sehebat mana pun perancangan orang kafir Quraisy, pasti perancangan Allah itu lebih utama. Dan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak digalakkan untuk kita mencaci, mendoakan keburukan, kejahatan, dan apa yang digalakkan oleh mereka untuk lakukan adalah banyakkan bertasbih, membesarkan Allah, menyucikan Allah, meninggikan Allah. Sebab tu berkaitan di penghujung surah At-Tariq ini katakan Allah itu akan menguruskan orang-orang kafir Quraisy. Tak perlu pun kamu nak kata-kata benda-benda yang buruk, apatah lagi mendoakan benda-benda yang buruk kepada mereka. Apa yang perlu kamu buat? Teruskan bertasbih. Sebab tu permulaan surah Al-A'la ini ada disebutkan tentang tasbih. Kita akan tengok sama-sama. Alright. Objektif utama surah Al-A'la. Al-A'la ini menyeru untuk Nabi SAW teruskan menyampaikan kepada kaum yang sudah tenggelam dalam kehidupan dunia. Dengar dengan teliti wahyu ini agar engkau tidak lupa dan binalah kekuatan kerohanian dengan bertasbih. Ini penting. Kalau kita amalkan dalam kehidupan kita pun, apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini perlu mencontohi apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan. Kita juga perlu untuk menyeru kepada manusia, untuk sama-sama mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia hari ini rosak bukan kerana ramainya orang-orang yang jahat, tetapi ramainya orang-orang yang baik yang mendiamkan diri, tidak mengajak mereka kembali kepada Ilahi. Jadi sebab tu kena penting untuk kita buat ni. Dan kita menyampaikanlah sesuatu itu berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah di mana kita nak dapat kekuatan untuk kita teruskan menyampaikan agama ini, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, apakah dari manakah nama surah ini diambil? Adakah nama surah ini ada dalam surah ini? Ini persoalannya. Sebenarnya ada. Iaitu pada ayat yang pertama, boleh tulis kat ruang komen, ayat pertama dalam surah ini. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi dari segala sifat-sifat kekurangan. Jadi kita kena meletakkan Allah ini di tempat yang selayaknya untuk Allah. InsyaAllah. Jadi banyakkanlah bertasbih kepada Allah. Kemudian kita pergi kepada tema surah Al-A'la. Penting untuk kita tahu supaya kita dapat faham setiap kali kita baca ini, apa perbincangannya, mungkin kita tema-tema surah ini, contohlah saya letak ni, kita boleh je Google dan sebagainya.
Tapi adakah kita Google? Adakah kita tengok kan? Adakah kita cari? Sekurang-kurangnya bila ada platform sebegini, mudah-mudahan ia membantu anda semua untuk mengetahui tema-tema yang ada dalam surah ini. Pertama, ayat 1 hingga 5 berkenaan dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 6 hingga 9 berita gembira buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita apa tu tuan-tuan dan puan-puan? Kalau tuan-tuan buka surah Al-A'la, kalau tengok ayat 5 hingga ayat yang ke-9, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut bagaimana khabar-khabar gembira untuk Nabi SAW. Sebab apa? Berkenaan apa ya? Berkenaan dengan Al-Quran. Khabar gembira ni berkenaan apa? Berkenaan Al-Quran. Sebab tu dalam ayat ke-6 contohnya dalam surah Al-A'la ni pada ayat ke-6 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Sanuqri'uka fala tansa." Kami sentiasa menjadikan engkau wahai Muhammad dapat membaca Al-Quran yang diturunkan kepadamu melalui perantaraan malaikat Jibril. Fala tansa, sehingga engkau menghafaznya dan tidak akan lupa. Nabi gembira, Nabi risau. Nabi ni kan dia tak reti membaca, dia tak reti menulis. Dia takut benda yang dibaca dapat daripada malaikat Jibril ini akan terlupa dan sebagainya. Tapi jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi akan ingat, Nabi tidak akan dilupakan. Pada ayat 6 hingga ke 9. Ayat 10 hingga 16, kejayaan kepada orang-orang yang menyucikan diri setelah mendengar peringatan. Jadi ini penting juga untuk kita ambil tahu. Kalau kita nak berjaya, kalau kita nak bahagia, kalau kita nak menang dan juga tenang, pastikan kita betul-betul ambil ayat ke-10 hingga 16 untuk kita muhasabah dan juga kita amalkan dalam kehidupan. InsyaAllah. Kemudian ayat 17 hingga 19 berkenaan dengan kehidupan di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal seperti mana juga disebut dalam kitab Ibrahim dan juga kitab Musa. Jadi itulah penting penilaian neraca kita. Melihat dunia bukan semata-mata kehidupan yang abadi, tetapi ia merupakan satu persinggahan untuk kita beramal, untuk kita bercucuk tanam supaya kita boleh menyemai hasilnya di akhirat. Ingat, dunia ni bukannya selama-lamanya. Ke akhiratlah nanti itu yang kekal abadi. Okay, ini berkenaan dengan tema surah At-Tariq. Surah Al-A'la, maaf. Okay, seterusnya kita pergi ke bahagian terakhir, pengajaran surah Al-A'la. Jadi saya bagi dua saja pengajaran pada hari ini. Yang pertama, penting untuk kita ambil tahu, sampaikanlah mesej dan peringatan daripada Al-Quran. Tuan-tuan, sahabat-sahabat boleh tolong tulis dalam komen. Sampaikanlah mesej dan peringatan daripada Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang ke-9. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Oleh itu, berilah peringatan kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran kalau peringatan itu berguna dan sudah tentu ianya berguna. Nak katakan Nabi disuruh untuk sama-sama menyampaikan Al-Quran, mesej-mesej Al-Quran kepada umat. Kita boleh tengok pada ayat ke-9. Sebab tu penting kita menjadi umat Nabi Muhammad juga mencontohi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Tapi saya ada cubalah kita gunakan, kita ada smartphone contohlah kan, kita ada telefon, kita ada apa sahaja medium, cuba kita sharekan manfaat-manfaat daripada Al-Quran. Kita share lah mungkin kuliah tentang Al-Quran, kita share lah video-video tentang Al-Quran, kita share lah tadabbur dalam Al-Quran dan sebagainya. Kalau boleh biar telefon kita tu sentiasa kita buka tentang Al-Quran dan sebagainya. Janganlah kita selalu scroll video orang menari-menari, bergelik-gelik dan sebagainya. Kita ada macam-macam medium. Kita ada YouTube, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok dan sebagainya. Pastikan kita cuba manfaatkan medium-medium ini untuk kita sebarkan mesej-mesej dan peringatan daripada Al-Quran.
Walaupun kadang-kadang kita fikir, ada ke orang nak dengar ni? Tak relevan lah. Tak ni lah, tak ada view yang tinggi lah tentang Al-Quran. Sahabat-sahabat, kita jangan fikirlah. Memang kadang-kadang benda yang berkenaan Al-Quran memang jarang orang suka. Jarang orang minat. Hatta Nabi SAW berdakwah menyampaikan peringatan pun ramai juga yang tolak. Tapi sebabkan itu benda yang perlu kita sebarkan, sampaikan, kita teruskan dengan mungkin pembawakan pendekatan yang sesuai dengan masyarakat pada hari ini. Kalau kita selalu ada soalan, kalau cerita pasal Al-Quran ni, ada ke yang nak dengar? Kan? Ada yang nak dengar ke kan? Kita takut, kita bimbang. Soalan-soalan seperti ini yang selalu bermain di fikiran kita. Lebih baik aku buat konten ataupun posting-posting yang berkenaan dengan makanan, berkenaan dengan tempat. Kadang-kadang kita pergi bercuti, kita ambil gambar, kita post. Oh, ramai orang like, ramai orang komen dan sebagainya. Kalau kita ambil gambar tentang Al-Quran, tadabbur Al-Quran, klik. Ada yang tekan butang like, ada mungkin tak banyak lah. Itu pun ada pun, satu like, satu komen. Yang komen tu komen apa? Maaf, tertekan like. Itulah, sorry. Katakan memang orang tak berapa nak minat tentang konten-konten Al-Quran. Tetapi benda ini yang perlu kita sampaikan. Benda ini perlu disampaikan dalam konteks yang mungkin menarik minat orang. Sebab ada juga orang yang saya tengok di IG, dia buat nota tadabbur Al-Quran yang cantik, yang bila setiap kali dia post tu mudah untuk orang faham, untuk orang baca dan sebagainya. Dan akhirnya ramai orang like dan ramai juga orang share untuk memudahkan orang faham tentang Al-Quran. Jadi mudah-mudahan apa saja medium, ada orang buat live tentang Al-Quran, ada orang buat video tentang Al-Quran, ada orang yang menulis tentang Al-Quran, apa saja berkenaan Al-Quran, fadzakir, sampaikanlah, peringatkanlah orang tentang Al-Quran. Sesungguhnya ia pasti dan pasti ada manfaat untuk diri kita dan orang lain. Sebab apa tuan-tuan, kalau kita takut ada orang dengar ke tak dengar, dalam surah Al-A'la dah bagi tahu dah. Memang Al-Quran ni ada yang sebenarnya pasti ada orang nak dengar. Ada je orang nak dengar sebenarnya. Yang kita risau orang tak nak dengar. Sebab biarlah orang yang tak nak dengar tu, biarlah orang yang tolak. Sebab dalam surah Al-A'la ni, ayat ke-10, saya zakkaru may yakhsha. Kerana orang yang takut untuk melanggar perintah Allah akan menerima peringatan itu. Bila kita share tentang Al-Quran, mesej-mesej dalam Al-Quran, peringatan dalam Al-Quran, ada orang terima tu. Siapa golongan yang terima? Mereka yang takut langgar perintah Allah. Mereka yang taat pada Allah. Mereka yang benar-benar beriman pada Allah. Namun ada orang tolak. Saya zakkaru may yakhsha. Dan sebaliknya orang yang sangat celaka akan menjauhinya. Jadi mereka yang tidak beriman, mereka yang menolak peringatan-peringatan daripada Al-Quran, mereka yang tak suka Al-Quran, disebutkan mereka inilah orang-orang yang celaka. Dan apa yang berlaku? Dan mereka ini akan diazab di dalam neraka yang sangat panas. Jadi benda inilah yang kita takut bagi mereka yang menolak Al-Quran, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, soalan yang kedua, jika ada orang nasihat kita, apa yang sepatutnya kita respon? Bila ada orang nasihat kita tentang Al-Quran, contoh kan, janganlah kamu mendekati zina, janganlah kamu meninggikan suara kepada ibu bapa kamu dan sebagainya. Dan apa sepatutnya respon yang patut kita lakukan? Pertama sekali, kita kena ingat, terimalah respon itu, terimalah nasihat itu. Dan juga berubahlah, kembalilah kepada Allah. Sebab Allah kata pada surah Al-A'la ayat ke-14, qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya dengan taat dan amal soleh. Maksudnya orang tu akan berjaya. Orang yang menerima peringatan dan juga dia berusaha membersihkan dirinya akan berjaya.
Dan yang penting dia menyucikan dirinya lah, dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, apa yang perlu kita lakukan untuk kita menyucikan diri kita, untuk kita berjaya ni di dunia dan di akhirat, yang pertama sekali membersihkan diri, mencucikan diri. Bila orang ingatkan kita terhadap kesalahan kita, dosa dan maksiat kita, kembali menyucikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, taat dan amal soleh. Buat banyak amal kebaikan dan juga taat. Yang ketiganya, banyakkan kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, kita jaga solat dengan khusyuk. Kita akan dapat tengok perkara tersebut di dalam ayat ke-14, ke-15 dan sebagainya lah. Jadi kita boleh tengok sama-sama. So, secara ringkasnya itu sajalah perbincangan kita tentang surah Al-A'la. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama-sama, dan saya ulang sekali lagi, apa yang kita nak simpulkan dalam surah Al-A'la ini, kita kena ingat, surah Al-A'la ini adalah satu perintah untuk kita terus menyampaikan agama, menyampaikan konten-konten Al-Quran, mesej-mesej dari Al-Quran, dan juga kuatkan rohani kita dalam proses kita menyampaikannya dengan banyakkan bertasbih kepada Allah SWT. Pengajaran surah ni, macam tadi saya sebut, yang pertama mungkin boleh tulis dengan komen, sampaikanlah mesej dan peringatan daripada Al-Quran, dan yang kedua, orang yang taat kepada Allah pasti akan berjaya. Wallahu alam. Yang baik itu dari Allah SWT, yang kurang tu atas kelemahan saya sendiri. Hari ini kita belajar dua surah, iaitu surah At-Tariq dan surah Al-A'la. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat dan pengajaran untuk kita. Wallahu alam. Sampai kita jumpa lagi pada minggu depan untuk kita bincangkan dua surah lagi. Nak tahu apa dua surah tu? Pastikan anda semua kekal bersama saya pada minggu depan. InsyaAllah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan berlaku kalau kita jauhkan diri kita daripada Al-Quran? Kita tak baca Al-Quran, kita tak hafal Quran, kita tak cuba nak faham Al-Quran, dan memang langsung kita tak nak amalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kita buat tak tahu saja segala perintah, peringatan yang ada dalam Al-Quran. Sebenarnya, jika kita jauhkan diri kita dari Quran, maka kita akan jadi orang yang hina tanpa petunjuk dan panduan Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maksudnya, dan siapa yang berpaling daripada ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya baginya adalah kehidupan yang sangat sempit. Surah Toha ayat 124. Tiada kemuliaan bagi mereka yang memilih cara hidup selain daripada Islam, bagi yang mengabaikan pesanan dalam Al-Quran dan langsung tak berzikir dan ingat kepada Allah, maka Allah akan baginya kehidupan yang sangat sempit, jiwanya terhimpit, hatinya akan semakin perit. Jadi, kembalilah kepada Al-Quran. Terus belajar untuk mahirkan diri kita membaca dan faham Al-Quran. Moga Allah redha dan berikan kita semua syurga, insya-Allah. Ingin memahami isi kandungan Al-Quran? Dapatkan buku ini sekarang dengan klik link di bawah.